Assalamualaikum. Belum terlambat lagi untuk saya mengucapkan selamat Hari Raya untuk tanggal 4 Mei 2022, hari kedua 2 Syawal hari ini. Kita bersua lagi untuk Kompas edisi khas Raya. Dan hari ini saya tidaklah keseorangan kerana ada dua tetamu panelis kita yang turut bersama kita walaupun Raya, ada tetap bersama dengan Kompas hari ini. Dan kejap lagi kita akan kenalkan tetamu-tetamu kita. Tapi sebelum itu, kita nak bagi tahu juga antara berkenaan dengan siaran hari ini. Penonton anda di rumah boleh menonton secara live di laman portal Sinar Harian iaitu di www.sinarharian.com.my, ataupun anda juga boleh saksikan di semua platform digital Sinar Harian, sama ada di YouTube ke, di Facebook, atau boleh ikuti juga kami di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok page Rasuah Busters. Dan hari ini saya ingin memperkenalkan dua panelis kita di dalam talian, iaitu Datuk Nazim Johan, Ketua Aktivis Persatuan Pengguna Islam Malaysia PPIM, dan juga kita bersama dengan Ustaz Haryanto Rizal selaku pendakwa bebas kita hari ini. Assalamualaikum kedua-duanya. Waalaikumsalam. Sihat tak, Ki? Sihat, Ustaz? Alhamdulillah. Baju Melayu tak ada? Okey. Baik, hari ini kita... Iyalah Hari tu. Raya pun Okey. Allahu Akbar. Saya masih beraya lagi ni Tok Ki. Tak apalah, orang muda okey. Allah. Ada lagi mood raya tu. Okey, sambil-sambil kita raya ni kita nak kongsikan juga dengan penonton kita kan berkenaan dengan isu-isu rasuah, yang pastinya Kompas akan mengetengahkan isu-isu rasuah ini dari perspektif agama Islamnya dan juga undang-undangnya kalau boleh dikongsikan kedua-dua panelis kita. Dan hari ini kita akan bawakan topik yang saya kira cukup senario sekarang ni memang sangat-sangat perlu diambil tahu. Bila hadiah jadi rasuah? Bila bercakap mengenai hadiah dan rasuah ini, hadiah pastinya pemberian yang mungkin dari mereka dalam apa-apa acara ataupun hari jadi dan sebagainya. Tapi ada juga antara segelintirnya menyalahgunakan peristiwa itu memberi untuk mendapatkan balasan yang boleh jatuh kepada rasuah. Kita nak mulakan dengan Datuk Nazim Johan terlebih dahulu kan, Datuk Ki. Kalau boleh dikongsikan juga antara senario yang berlaku bila hadiah jadi rasuah ni, Datuk Ki. Okey, macam ni ya. Mungkin kita boleh kongsi pengalaman lah sedikit ya. Tok Ki boleh kongsi pengalaman apa yang kita lalui dalam antaranya kerja-kerja menangani masalah-masalah alung. Pasal itu amat sensitif dan agak mencabar ya. Jadi sebenarnya bila kita mulakan kita punya agenda untuk membantu mangsa-mangsa alung yang dizalimi, kita pun tak tahu apa jenis perjalanan. Pasal sebelum ni tidak ada apa-apa organisasi yang menangani kes-kes berkaitan dengan alung. Jadi apa yang kita buat, kita turun padang lah. Tok Ki turun padang dan cuba buat apa yang boleh. Jadi Tok Ki teringatlah after sometimes kita dikenali sebagai kumpulan yang menangani kes-kes alung. Jadi alung pun sebenarnya ramai di luar sana. Kita diorang datang berjumpa, nak ajak makan lah, nak ajak apa. Alung ni dia kadang-kadang pelik sikit. Dia nak bagi barang lah apa benda. Jadi yang Tok Ki nak share ni begini. Diorang sentiasa hendak memberi. Dia nak memberi ni macam mungkinlah dia kononnya baik dengan kita, nak bagi duit, nak bagi barangan, nak bagi hamper, macam-macam lah nak bagi. Jadi ini yang Tok Ki nak cuba kongsi ya. Sampai satu masa ada yang hendak memberi dan pernah datang bawa duit sampai 60,000. Ada satu masa itu nak bagi tiap-tiap bulan 60,000. Jadi kita tanyalah apa you nak dengan apa ni, apa yang tu dia buat. Dia kata tak ada buat apa pun. Jangan buat apa-apa je. Itu yang dia nak.
yang Tok Ki nak share sangat di sini adalah Mhm. kalau kita ambil duit Along itu, maka sudah tidak ada apa-apa yang kita boleh buat terhadap Along. Pasal Jadi dia terikat. menggunakan itu sebagai kaedah untuk rapat diri dengan dia dan untuk dengar cakap dia. Jadi kita sebenarnya sampai mewujudkan satu SOP pekerjaan di antara kalangan sukarelawan ini, di mana kita kata kita bila kita negotiate dengan dia orang, kita jumpa contoh di kedai mamak, sampai teh tarik tu pun make sure kita bayar sendiri. Dan teh tarik dia pun kita bayar lah. Faham supaya kita tidak terhutang budi. Jadi kerana line antara pemberian ikhlas dan rasuah ni pun kadang-kadang banyak dia punya apa ni kata orang, halus perbezaan tapi implikasi cukup besar. Jadi kita amat berharap perkara seperti ini dapat diketahui, terutama untuk pegawai-pegawai kerajaan. Ini cukup bahaya. Cukup bahaya kerana kita termakan budi. Dan kadang-kadang dia ajak kita, okey mari ke karaoke, nak bagi handphone lah, bagi macam-macam benda dia nak bagi. Jadi kalau kita termakan budi, kalau kita dah termakan budi, maka kita sukar nak buat apa-apa. Semalam dah elok karaoke dengan dia. Bila ada kes macam mana nak jumpa dia, kita nak beritahu ni tak boleh ni, contohnya lah. Jadi perkara-perkara seperti ini kita kena faham dan hayati. Kita mempunyai matlamat untuk berbuat sesuatu dan jangan ada perkara-perkara yang kita buat itu melemahkan matlamat kita untuk melakukan apa yang benar. Tapi ini berlaku pasal ramai juga pegawai-pegawai kerajaan saya tahu di luar sana yang contohnya pergi berhibur di karaoke, makan lah apa benda, buat apa benda sajalah yang dia orang nak bagi dan bagi pula hadiah. Ini akan menjejaskan kita punya semangat kita dan saya rasa juga benda-benda ini kita kena amat memilih di mana kita nak pergi, dengan siapa kita nak pergi, terutama bila ia melibatkan kerjaya kita ya. Kalau tidak mungkin tak apa, tapi contohnya kita tahu orang tu nak supply tender, katakan tender di Kementerian Pertahanan ke, Kementerian Pendidikan ke, dan kita tahu dia kerja macam tu, lepas tu kita rapat dengan dia sehingga termakan budi. Dan termakan budi ni mungkin dia bagi maklumat saja, mungkin dia bagi rahsia-rahsia yang kita tak tahu. Jadi benda seperti ini kita tengok cukup membahaya pasal dengan terbongkarnya maklumat ataupun dengan terberinya maklumat ataupun dengan kita baik sangat dengan dia, kita pun jadi serba salah kalau kita tak bantu dia. Pasal semalam dah bagi telefon, lepas tu kan nak tukar tayar sports rim lah. Jadi macam-macam. Jadi benda ini cukup bahaya. Tapi ini biasa sangat. Bagi beg lah, bagi macam-macam benda yang berjenama. Dan kadang-kadang kita sebelum ini tidak terdedah dengan perkara sedemikian. Tapi sebenarnya inilah cabaran terutama mereka yang berpangkat. Dan kalau macam Tok Ki cakap tadi, kita yang tidak ada apa-apa pun, ada sekali tu Tok Ki nak dihadiahkan sebuah kereta Velfire baru untuk berkenalan dengan satu Tan Sri yang merupakan salah satu orang underworld yang besar lah. Dan di masa perjumpaan itu, sebelum itu dia hantar lawyer dan nak beri untuk tanda persahabatan, dia nak memberi Tok Ki hadiah 500,000. Jadi kalau bagi 500,000 tu, Tok Ki rasa mata pun gelap dah lah, nak buat apa lagi? Nak bercakap. Tetapi Tok Ki nak ingatkan macam ni, ini Tok Ki yang tidak ada apa-apa. Cuba bayangkan pengarah-pengarah. Lagi lebih lagi lah. Okey, kalau mendengar dari apa yang Tok Ki kongsikan ni, luar biasa sebenarnya. Pemberian tu mengikut kepada pangkat seseorang, kuasa seseorang, kerana ada sesuatu yang mereka perlukan daripada pihak yang pihak yang nombor dua tu. Betul. Jadi Sini, kalau kita melihat sikit Fatin, satu nak ingat satu. Ada satu Silakan. menteri, Tok Ki jumpa dia setelah dia lantik jadi menteri. Dia kata hari pertama dia pergi ke pejabat, dah ada orang tunggu.
Dan orang ni nak bagi, dia kata peruntukan untuk menteri adalah 50 juta. Wow. 50 juta. Jadi menteri ni sajalah tanya-tanya, you nak suruh saya buat apa? Tak ada apa pun. Cuba bayangkan. Itu Tok Ki. Tadi Tok Ki dia nak bagi 500,000. Tapi menteri 50 juta. Okey. Jadi ini satu yang kita semua kena faham. Betul. Ini senario yang saya rasa Tok Ki memberi satu gambaran yang sebenarnya ia hadiah itu menjadi ujian juga kadang-kadang untuk penerima kan. Sebab nilai dia boleh bagi hadiah, dia boleh bagi pada orang perempuan yang kita nak mengorat je. Betul, bukan itu saja sebenarnya. Ustaz boleh bagi, Ustaz. Okey. Ustaz, Tok Ki ceritakan dan kongsikan berkenaan dengan antara hadiah-hadiah yang kita kira bukan yang biasa-biasa, yang luar biasa. Itu ikut antara orang tu, antara rasional ataupun masih relevan ataupun mencari kepada matlamat sebenar dalam dia memperjuangkan apa-apa. Teguhnya dekat hati dia untuk betul-betul tidak menerima apa-apa sebab kita tahu ada niat di sebaliknya. Macam mana Ustaz kalau kita nak tengok hadiah ni sebenarnya ujian juga untuk kita tak terjerumus kepada rasuah tu? Saya tadi bila Tok Ki sebut cantik dah tu. Sebenarnya memang susah Fatin. Kita nak tengok di antara hadiah dengan rasuah ni sebab dia halus sangat. Pembeza dia tu halus sangat. Saya rasalah kalau Tok Ki boleh kita letak yang pertama asas dia, soal niat tu juga dia menentukan. Dan sebab itu dia ada satu kaedah kalau kita ni nak tahu niat kita ni betul tidak Tok Ki Fatin, disebut benda yang dosa ni ialah apabila kau rasa risau orang tahu. Maknanya kalau ada orang tahu dia takut. Tu maknanya kau bersalah lah tu. Maknanya kalau orang tahu kau ambil terima hadiah tu, apa rasa? Kau rasa risau tak? Kalau kau rasa risau, itu menunjukkan benda tu salah. Salah. Itu paling simple lah untuk kita. Kadang-kadang mungkin kita rasa ini macam mana ini orang bagi hadiah ni boleh lah, boleh. Tapi dia tengok kalau engkau rasa tak nak orang tahu dan kau rasa resah, itu menunjukkan bahawa benda yang kau buat tu salah. Itu asas lah yang paling simple Fatin. Tapi sebenarnya dalam konteks hadiah ni, kalau kita tengoklah Fatin, mungkin Ustaz cakap dari satu sudut nas lah sebab Tok Ki dia memang Masya Allah, saya sebenarnya selalu ikut Tok Ki selalu dengar Tok Ki bercakap dan hari ni dapat bersama dengan Tok Ki dalam Kompas ni. Dan sebab itu Tok Ki ni orang yang memang duduk terus dalam lapangan. Cuma saya teringat Fatin, ada satu masa zaman Nabi SAW di mana Nabi SAW utuskan satu orang laki-laki. Laki-laki ni dia diutuskan untuk ambil zakat. Ini ambil zakat tau Fatin. Yang tadi Tok Ki sebut tadi tu, macam Tok Ki sendiri orang yang memang duduk dalam lapangan, jumpa dengan macam-macam orang, yang menteri ke misalnya, yang itu orang ada kuasa. Yang ini ni zakat je Fatin. Zakat je. Jadi mana zakat ni artinya ialah dia terima. Dia bukannya ada buat benda pun, dia terima saja. Sebab zakat ni dia dah ada ketentuan. Berapa nak kena bayar, berapa nak kena bayar. Kita tak boleh minta kurang Fatin. Zakat ni dia tak boleh minta kurang, tak boleh. Dia banyak ini, jumlah dia banyak ni. Kalau tidak, tak sahlah zakat. Cuma yang berlaku kepada seorang laki-laki ni namanya Ibnu Lutaibah ataupun Lutbiyah nama dia. Jadi Nabi hantar dia pergi ambil zakat dan dia ambil. Kemudian dia bagi tahu dengan Rasulullah SAW, ya Rasulullah ini zakat. Tapi yang ini orang bagi aku, kata dia. Sampai Nabi SAW bila dengar begitu, Nabi SAW naik ke atas mimbar dan Nabi bagi tahu ketika itu. Ya, sampai Nabi SAW sebutkan apa dan satu apa yang Nabi nyatakan tu memang agak keras jugalah bunyinya. Kata Nabi SAW, fahalla jalasa fi baiti abi wa ummihi fayanzur ayuhda lahu amla, kata Nabi SAW. Nabi kata, cuba kau duduk dekat rumah je, kau duduk dekat rumah mak kau, bapak kau, maksudnya kau tak usah keluar rumah lah. Kau duduk di rumah, kau tak payah bekerja, kau tak buat apa, kau duduk je situ. Kau tengok, ada tak orang nak bagi kau hadiah?
Nampak tak? Maknanya Nabi Faham? SAW bagi satu frame yang jelas. Mhm. Macam tu tadilah, kadang-kadang dia bukan ada bagi macam orang ni tadi apa nama ni, Ibnu Lutbiyah ni, dia tak ada kurangkan apa-apa Fatin daripada jumlah Mhm. zakat tu. Tetap dia bawa pun zakat tu lain lah, dia kata ni zakat ni kau jangan bagi pada Nabi SAW, kau bawa lah pergi tempat lain. Tak. Memang dia kata ni kau serahkan kepada Nabi SAW, tapi yang ini untuk kau. Nampak tak? Sebab itu bila Tok Ki sebut Mhm. tadi, ada orang kadang-kadang dia bagi, dia tak minta apa lagi. Tak ada. Tapi apa nama Tok Ki, sebenarnya itu memang daripada turun-temurun Tok Ki. Dia panggil Fatin, dia panggil step pertama. Mhm. Dia step pertama Fatin. Sebelum kita nak pergi step yang seterusnya, pergi step pertama dulu. Step pertama dia rapat dulu, rapat. Supaya nanti whatever senang kita nak deal. Itulah. Sebab Mhm. itu kita tengok. Kadang ketika kita nampak ia zahirnya tu macam hadiah, tetapi hakikatnya di sebalik itu matlaman adalah untuk menenangkan orang yang terima hadiah tadi tu Fatin. Istilahnya lah, Mhm. menenangkan Mhm. supaya orang yang terima hadiah ni nanti kalau satu ketika apa-apa berlaku, jadi ada yang patut untuk dikautim lah. Gitu kira-kiranya. Ustaz, okey, apa yang Ustaz kongsikan ni, Fatin tertarik nak tanya juga. Kalau hadiah ni, kita berlandaskan kasih sayang macam ibu bagi dekat anak, itu hadiah yang mungkin dia betul-betul ikhlas nak keperluan. Tapi untuk hadiah yang lain ni, pasti ada antara dia perlukan balasan. Sebab kalau tak ada kasih sayang tu, mungkin dia ada niat lain. Niat lain tu adalah balasan. Boleh ke macam tu, Ustaz? Dia ginilah Fatin, macam Tok Ki sebut tadi tu betul lah. Senang cerita, apabila kita duduk dalam satu-satu jawatan ataupun jabatan, maknanya untuk jalan selamat, tak usah terima apa-apa. Dan saya rasa, kalau kita tengok dari segi rasuah punya undang-undang pun begitu. Kan? Maknanya untuk mengelakkan supaya Mhm. kita tidak jadi terhutang budi. Itu yang kita sebut tadi. Rasuah ni, dia boleh jadi pada peringkat permulaan hanya tujuan dia untuk nak melunakkan kita. Beli Melunakkan kita. jiwa. Membeli jiwa. Kita tidak nafikan Fatin, dalam konteks agama, memang kita disuruh untuk beri hadiah. Macam sekarang, Mhm. saya katakanlah dengan Tok Ki, kan? Jadi saya hantar je hadiah ke Tok Ki. Tok Ki pun tak kenal saya. Saya bagi hadiah ke Mhm. Tok Ki. Tak apa, mungkin sebab saya suka Tok Ki. Saya hantar hadiah ke Tok Ki. Kan? Jadi Kalau, yang ini kalau tak hantar pada batin pun boleh. Hantar, hantar pada kalau Fatin hantar pun hantar boleh. lemang lah, lemang rendang kan. Jadi sebab itu dia tak ada masalah. Sebab itu kata Nabi SAW, tahadi tahabu. Maknanya engkau berbagi hadiah, engkau akan berkasih sayang. Itu memang Mhm. disuruh. Tetapi kita kena tengok, kalaulah hadiah itu memang ditujukan kepada orang yang memang ada jawatan, orang yang memang ada pangkat, ada kedudukan, atau orang yang mungkin dia sampai satu tahap, ada orang dia tidak ada jawatan Tok Ki. Dia tidak Mhm. ada pangkat, dia tak ada kedudukan, tapi dia ada line Tok Ki. Betul. Dia ada link, dia ada kabel untuk pergi ke pangkat tu. Dia ada kabel untuk pergi ke jabatan tu. Dia boleh sampai kepada orang tertentu. Yang ini juga sebenarnya dia dikira termasuk orang yang bersangkut paut dengan rasuah juga. Jadi kalau dalam konteks Hmm. hukumnya dia sama juga Fatin. Dia sama juga Fatin. Sebab itu kita kena hati-hati. Sebenarnya kalau kita betul-betul lah kita nak jaga supaya rasuah ini dia tidak membarah dalam kehidupan masyarakat kita khususnya. Memang kita kena elakkan semua benda yang boleh membawa kepada rasuah itu tadi Fatin. Jadi sebab itu Mhm. kalau kita duduk dalam jawatan, maka kaedah yang paling mudah ataupun kita panggil yang paling ampuh ialah jangan terima apa-apa pun hadiah. Tak apalah, nak bagi saya hadiah boleh, nanti tunggu saya dah pencen. Tapi kalau pencen tak ada orang bagi dah. Ya, saya ada satu orang ni Tok Ki, dia somebody jugalah dulu ya, sebab dia pun ada pangkat juga, datuk juga, dan dia somebody dulu dalam pegawai kerajaan. Jadi boleh berborak dengan orang rumah dia, saya tanya Datin macam mana Mhm. sekarang, dia kata biasalah Ustaz, masa dulu kita ada jawatan ramai orang nak wish. Ini bukan hadiah Fatin, wish je, wish. Hadiah tak usah cerita, ni wish je. Kan? Walhal ni kalau tak ada pangkat pun apa salahnya wish kan? Datuk apa khabar, sihat? Wish je, bukan nak bagi hadiah pun. Ni tak ada. Jangankan hadiah, wish pun tak ada dah.
Tapi masa ada jawatan, masa ada pangkat, kalau boleh orang nak bagi, boleh tak bagi saya peluang untuk nak buat ucapan je, kata dia. Oh, betul. Padan bila Ustaz kongsikan ni mungkin rasionalnya ada dekat situ kan. Ada sesuatu yang dia inginkan daripada kita. Okey, Betul. Toki, kalau kita nak tanya juga kan antara rasuah sekarang ni pemberian. Jadi rasuah dan ada yang menerima, ada juga yang memberi. Dia jadi penyakit dalam kalangan masyarakat kita walau sekecil ataupun sebesar nilai dia. Kenapa sebenarnya? Adakah disebabkan faktor ekonomi sekarang ni ataupun mereka mungkin mudah nak capai satu kedudukan yang tinggi ataupun bagaimana Tok Ki? Macam ni lah mungkin kita kalau kita ambil daripada sudut mungkin apa yang berlaku setiap hari, orang biasanya memerlukan sesuatu benda dalam kehidupan, ya. Bila kita tengok perkara ini berlaku, kita boleh perhatikan yang berlaku ini macam Ustaz sebut tadi, bila kita ada sesuatu, ada network, ada kuasa, jadi orang akan lihat itu sebagai satu peluang. Terutama kalau kita tengok ya kawan-kawan kita orang Cina, dia orang adalah survivor dan dia orang juga berniaga. Survivor dia maknanya dia baca ke depan. Kalau orang Melayu ni, kalau kebiasaannya orang Melayu ni dia kurang sikit. Dia kurang arif bahagian nak menjaga hati orang ni. Dia kurang arif. Kalau yang kita tengok ya, Cina ni memang dia dilatih begitu. Jadi dia berbuat sesuatu benda itu, baca dia mungkin 5 tahun, 10 tahun ke depan. Mungkin 20 tahun ke depan. Tapi bukan pasal dia hendak beri suka-suka sangat. Dia hendak menjaga relationship supaya dia nak buat apa pun lain kali senang. Dan contohnya macam pegawai kerajaan. Dia baca kalau tidak kementerian ni, kementerian lain. Memang dia jaga. Jadi kalau kita, Ustaz, apa yang ayat yang mengatakan yang kalau kita nak murah rezeki tu kita jaga silaturahim tu, Ustaz? Silaturahim, hadis Nabi. Hadis, apa ayatnya? Bunyinya? Lebih kurang biar saya cakap pun tak apalah kalau dia lebih kurang matan dia itulah apa Toki. Siapa kalau yang nak rezeki murah, jaga silaturahim. Tapi dia orang Islam ni dia kadang-kadang yang kita tengok di luar sana, kadang-kadang dia ada bengong sikit, Ustaz. Sorry lah. Dia bengong ni bukan bengong yang mengong, Fatin. Jadi okey, tak berapa berat sangat. Jadi dia kurang nak menjaga. Dia pun tak kisah. Pada dia biarlah, tak ada benda. Dia pun tidak nak minta banyak benda. Dia pun tidak membaca ke hadapan sangat. Dia kadang-kadang masa tu dia pergi, masa tu lah dia bawa. Contoh dia nak minta tolong orang kan. Masa tu lah dia pergi jumpa, dia pun bawa lah hamper. Mana dia kurang pandai. Maknanya kalau Cina dia pandai. Strategi Dia itu salah. tahun dia jaga tu. Jadi dia tahu boleh bantu. Dan benda ini bila dibantu jadi mudahlah kerja dia. Jadi daripada yang mungkin tak dapat, boleh dapat, boleh mudah dapat. Saya nak share satu cerita. Cerita ni cukup besar lah pada saya ertinya. Ada di satu negeri, saya tak sebut nama, saya tak sebut siapa lah pasal benda ni dia sensitif. Kerajaan memilih menteri besar yang baru. Parti telah lulus dan dia pun dah yang nak dipilih, dia pun dah tahu nak jadi menteri besar ni. Menteri besar ni besar bos. Jadi lepas tu tiba-tiba tak jadi. Daripada telah dipilih, parti dah lulus, tak jadi. Bila dia siasat, rupanya beberapa hari sebelum itu, setelah nama tu diberi kepada Sultan, dia ni strict sikit. Diketahui oleh masyarakat itu dia ni agak strict. Ada business associate dia ni, Sultan ni pergi, Cina ni pergi jumpa Sultan dan kata,
dia ni susah lah tuanku. Nanti kalau dia jadi menteri besar, kita pun susah lah. Dan dia ni keluar masuk rumah sultan, istana sultan. Untuk maklumat, walaupun parti telah lulus tu, tak jadi dia menteri besar. Cuba bayangkan, pasal silaturahim ni yang dijaga tak? Saya tak tahulah ramaan silaturahim kepada Cina ni. Tidak, tapi maknanya dia menjaga. Sampai power dia sampai begitu jadi, dia nak cakap je apa saja. Pasal dia jaga silaturahim, contohnya lah Musang King kejap-kejap sampai istana, kejap-kejap sampai pejabat KSU, kejap-kejap macam-macam segala benda dia bagi. Jadi ini yang kita lalui hari ini yang menyebabkan kebanyakan keputusan merupakan yang telah diatur oleh mereka yang mempunyai laluan. Sebab itu kadang-kadang dia orang kata kita kalau tak ada network tak payahlah. Memang masuk beli tender pun sampai ratus ribu pun tak payahlah. Contohnya. Jadi ini berlaku sangat-sangat. Toki ada satu kawan, captain. Captain ni dia menjadi pegawai yang menerima barangan di tentera. Jadi dia sampai dia dilantik. Jadi dia ni very strict. Jadi supplier ni hantar, ada supplier besar lah, ini ada peluang untuk kita cerita. Supplier ni antara terbesar zaman dulu sikit lah. Sampai orang kata dia ni network dengan general-general pun dahsyat sangat. Jadi bila pembekal tu hantar barang, dia punya pegawai hantar barang tu tak elok. Jadi dia tolak, dia tak terima. Kejap itu pegawai tu ini datang jumpa dia. You terima lah ini ada duit. You punya ni lah belanja teh. Dia kata ini paling dia tengok, kalau tengok bertebal mana tu kan paling tidak pun 20-30 ribu ni. Jadi dia kata tak boleh, saya tak ambil, kata dia. Dia terima kasih tukar. Lepas tu dia tak ambil, barang tolak. Esok dia orang hantar lagi barang lain. Dan yang tak elok juga. Jadi dia tolak. Dia kerja situ, tak silap Toki, baru hari kedua je. Hari ketiga kena pindah ke Sarawak. Cuba bayangkan. Jadi siapa tak pindah ke Sarawak, ambil lah, terima je lah barang tu. Yang bagi pada askar-askar kita yang perlu makan yang baik, yang tak tentu halal lagi ni, jangan main-main ni Ustaz. Jadi ini berlaku. Sampai orang kata, kalau dalam askar, kalau nak pindah, sebenarnya dalam askar ni susah Ustaz kalau nak pindah. Macam Ustaz saya ni kerja kat mana-mana nak pindah. Kalau kerja dalam tentera cukup susah. Tapi kalau nak pindah, jumpa supplier ni senang je. 24 jam boleh pindah. Jadi itulah antara cerita. Jadi kita, saya nak orang Islam, dia kena berhati-hati apa yang nak masuk kat dalam diri dia. Kita kena sedarkan orang-orang kita. Maknanya dalam kehidupan ini, matlamatnya adalah untuk mencari keberkatan. Itu paling penting. Kalau berkat sikit pun melebihi. Kalau tak berkat banyak pun tak cukup. Jadi kita tentu nak yang barakah. Kalau nak barakah tak bolehlah laluan-laluan tak betul ni. Jadi yang laluan tak betul ni yang hingga menjual agama, bangsa dan negara. Jadi bila merasuah ya Fatin, kita jadi tiada pertimbangan yang betul. Semua tak betul dah. Pasal dah rasuah, ini siapa kenal ni? Kenal tak ni? Fatin itu kenal? cable tie tu Ki? Cable tie. Cable tie ni berapa ringgit Ustaz? Sen je tu. Lebih kurang dalam 20 tahun lebih dulu, saya pergi ke satu kementerian nak bawa aduan pasal kabel tie ni. Pasal kerajaan beli benda ini dengan harga 130 pound. Masya Allah. Cuba bayangkan macam mana ni boleh berlaku kalau bukan pasal rasuah. Tak habis hari negara, agama, bangsa ni. Itulah dia. Cik Fatin tahu apa kabel tie ni? Tahu. Okey. Jadi itulah jadi. Nak ikat kat wire tu. Tahap rasuah kita, ya Allah, ya Rabbi. Tak boleh nak cakap dah. Okey. Maksudnya Toki, dia dah jadi
Kofi, dia dah jadi macam satu budaya kalau tak ada benda tu hidup, kalau dia tak percaya kepada rezeki lah kan, sekiranya nak naik Dia di memang atas cepat. Hmm, betul, sebab tu dia kita jadi kena balik kepada budaya. ustaz. Tu kerja ustaz lah, bukan kerja saya dah. Dia kena sedarkan orang nak cari berkat, bukan nak cari Allah. kekayaan. Okey, kita nak tanya dekat Ustaz. Ada satu soalan ni Ustaz. Adakah pelakuan mengemukakan tuntutan untuk kalau kita sekiranya ada tugasan luar tu, walaupun orang kata dah disponsor sepenuhnya, tapi kita masih lagi nak orang kata nak ambil tuntutan tu untuk diri kita. Itu dikira bagaimana sebenarnya? Dianggap pastinya dianggap tidak bermoral, tapi itu adalah satu rasuah atau bagaimana? Fatin, sebelum tu nak bagi tahu tadi yang Tok Ki cakap berkenaan dengan apa nama ni tadi, Allahumma salli. Orang kita ni dia dah jadi apa dia panggil istilahnya, dia tak nak keberkatan tu kan. Tapi sebenarnya Tok Ki, dia punya pening tu Tok Ki, yang Tok Ki kata tadi kan, dia punya pening tu sampai hari ni dia make up sikit Fatin. Dia make up macam mana? Okey, ini bukan rasuah, ini pergi umrah kata dia. Pergi umrah. Ya, dulu orang bagi candat sotong, macam Tok Ki sebut tadi lah, travel lah mana. Sekarang ni oleh kerana nampak benda tu dia tak berapa cantik, so okey, kita bagi pergi umrah lah. Ini bukan rasuah, tak ada. Mana boleh umrah pergi rasuah, tak boleh. Mana boleh rasuah pergi umrah, tak boleh. Ini kita bagi hadiah, supaya nanti di sana boleh doakan untuk kita lah, ya. Doakan pada kita supaya semuanya boleh elok ni, nanti apa yang kami buat ni, kita renovation ni apa semua ni semua dapat elok. Oh, pandai dia. Jadi mana pegawai yang in charge tu, dia dihantar, bukan dia je tu, yang menariknya pasangan pun dapat. Dan ada Fatin, diceritakan sampai tahap keluarga dia boleh bawa, berapa keluarga nak bawa boleh bawa, mak bapak pun boleh bawa. Maknanya dia punya teruk ni Fatin, kalau kita nak faham hari ni, bukan teruk dari segi apa, maksudnya dari segi orang merasionalkan dia tu Fatin. Sampai tahap ibadah, itu ibadah umrah ni. Sedangkan umrah ni Fatin, kalau kita tak ada cukup duit Fatin, tak payah pergi. Sebab dia ibadah yang bersifat harta dan juga tenaga. Maknanya kalau kita dah tak larat sampai bedridden tu, orang panggil kan bedridden tu, itu tak payah pergi dah, pasal dia dah tak ada kemampuan. Atau orang yang mungkin segar tapi dia tak ada kewangan, maka dia tak payah pergi sebenarnya. Tapi oleh kerana orang kita ni, dia rasa macam, oh okey umrah, takkan ini nak kira rasuah. Kan, ini ibadah kata dia. Sedangkan Fatin, inilah nak cerita tahap kita merasionalkan benda yang salah ni sampai tahap dia masuk dalam ibadah Fatin. Dia punya berat dulu jarang kita dengar. Biasa orang pergi ke candat sotong sebagainya. Tapi mungkin agaknya hari ni sampai begitu keadaannya, orang cuba merasionalisasikan soal rasuah ni. Tadi Fatin sebut pasal orang yang pergi kemudian dah ditaja tapi dia buat claim mileage lah dan sebagainya. Pertama Fatin, sebab itu rasuah ni sebenarnya dia adalah isu integriti. Rasuah ni integriti. Isu integriti. Kalau orang yang ada integriti, dia tidak akan ambil rasuah. Sebab itu isu dia integriti. Maka orang yang seperti ini Fatin sebenarnya, walaupun kita nampak lah, dia bukannya buat apa, dia dah ditaja betul lah, tapi kan dia ada hak juga untuk claim. Dan maknanya dia bukan bohong Fatin, dia tak bohong. Memang dia pergi. Dia kena pergi ke audition khusus 3 hari, dia kena lodging, semualah everything. Yang sebenarnya Fatin, ada orang dia tak lodging pun dekat situ. Dia mungkin tinggal rumah makcik dia, tapi dia claim dia duduk hotel. Ini sebenarnya isu integriti. Dan kalau kita tengok dalam konteks rasuah, itu termasuk sebab rasuah dia terpaksa dia cover up semua Fatin. Kalau kita hanya nak kira bila dia datang memberi, menerima saja baru dikira rasuah, maka akhirnya orang akan cuba kona. Sebab itu dalam konteks ni Fatin, integriti itu tidak ada dan dia tetap termasuk bawah enactment rasuah tadi. Kalau dalam konteks negara kita Malaysia lah, dia tetap masuk. Dan kalau tanya dengan saya bahawa orang ini hakikatnya dia memang layak untuk dicas. Sebab apa? Bila integriti ni tidak ada, ke depan
lebih pada itu dia boleh untuk terjebak. Saya bukan kata dia mesti buat, tapi ruang untuk dia terjebak lebih teruk tetap ada. Kenapa? Kerana sudah ada wujud dalam diri dia, uh, dia panggil kecenderungan untuk dia tidak berlaku jujur. Jadi maknanya mudah untuk ke depan kalau sekiranya dia terus terjebak. Dan akhirnya lebih berat lagi kerana apa yang mungkin ke depan itu dia bukan lagi macam mileage kilo 20 sen tu, Fatin. Ya. Kan? Mungkin lebih besar daripada itu macam Tok Ki sebut tadilah. Kan? Kalau dah sampai Hmm. 500 juta, jangan buat kerja. Jadi sebab itulah kenapa saya kata bahawa bukan saja Fatin kata tadi yang dah ditaja tu, dia claim tu kira rasuah, termasuklah orang yang dia tak lodging pun dekat situ. Dan diambil alamat orang tak mana-mana kan untuk diisi. Itu juga dikira sebagai orang yang pecah amanah, orang yang tidak ada integriti. Dia jadi berkaitlah antara pecah amanah, menjaga integriti, mungkin dia selaku PBT dan sebagainya. Okey, Toki, macam mana sebenarnya untuk kita kalau kita melihat kepada hadiah ini menjadi rasuah. Rasuah ini kita tak nak berleluasa dalam kalangan masyarakat kita kerana apa? Bila kita dah didik antara budaya itu dalam kalangan masyarakat, dia akan turun menurun. Benda ni takkan habis. Lagi-lagi banyak cabang idea dia nak adakan untuk dia nak menghalalkan cara tu kan. Macam mana sebenarnya Tok Ki antara usaha-usaha untuk kita membendung dalam kalangan-kalangan kita, anak-anak khususnya masyarakat sekali? Okey, sebenarnya kalau ikut pandangan Tok Ki lah, yang nak menyelamatkan kita adalah agama kita. Yang dapat memberi kita arah tuju. Yang betul. Yang betul. Pasal yang amalan yang tak betul pun banyak juga sekarang ni. Jadi kita pun jadi macam huru-hara. Pasal kita tidak mengamalkan amalan Islam itu mengikut yang sebenarnya. Jadi kita kena berbalik kepada agama kita. Pasal Islam bila orang Arab agama Islam turun di Mekah, kita tengok perbezaannya, kualitinya macam mana. Kualiti orangnya. Pasal kita ni kena melalui proses pendidikan yang betul kepada masyarakat itu sendiri. Dan ini perlu diterima sebagai satu budaya baru. Pasal sekarang ni budaya kita dah macam huru-hara. Jadi yang kita hendak buat adalah untuk menjadikan amalan ini, pegangan kita ini sebagai budaya baru untuk mengubah masyarakat kita. Pasal selagi kita rasuah ni kadang-kadang tak nampak besar, tapi orang masuk senjata, masuk dekat ikan ke apa benda, bagi duit RM20-30 pun lepas juga. Jadi ini nampaknya sikit tapi dia punya implikasi cukup besar. Jadi kita kena didik masyarakat. Ini perlu dah turun kepada masyarakat ya, supaya masyarakat boleh melakukan amalan baik ini sebagai satu budaya baru kita. Contohnya kita tengok ya, kalau zaman dulu kalau seseorang menteri ya buat sesuatu yang tak betul, ada yang letak jawatan. Dan pegawai pun gitu. Kalau di Jepun ada yang bunuh diri pasal dia pegang kepada sesuatu. Jadi kita kena balik pada pegangan kita yang betul. Yang mana mungkinlah minta ustaz tu dia buat apa kaedah kita untuk pergi ke hati. Pasal kalau kita dapat mengubah hati, maka kita berjaya lah. Tapi kalau setakat nak buat undang-undang pun tak sampai ke mana pada saya lah. Jadi kita kena tentukan apa yang kita nak buat ini mengubah hati. Pasal bila hati itu baik, baiklah segala-galanya. Kita kena berpegang teguh kepada apa yang kita cerita pasal hati tadi. Dan kita nak hati yang baik, nak hati yang tenang, kena makan yang baik-baik. Jadi dia satu proses itu untuk kita membawa kesedaran. Mungkin ustaz kena buat khusus ke yang betul-betul yang membawa kesedaran baru ini kepada kita semua. Kalau kita tengok sebenarnya hari ini kita boleh katakan kebanyakan kita pegangan tu pun tak ada. Kalau ada pegangan pun tak kuat. Jadi ini memang amat berbahaya untuk negara dan untuk kita membina masyarakat. Pasal ia tidak ada kesan. Jadi ini kena turun kepada family dan kena bermula pada family. Pasal dia macam ni ya Fatin ya.
kalau kita nak betulkan sesuatu budaya, ia perlu pergi kepada family dulu. Pasal di situlah kita didik anak-anak kita didik keluarga kita. Bukan setakat budaya tidak rasuah, segala-gala. Tiada pembaziran, rajin, pegang cakap untuk membawa perubahan. Barulah daripada family dia pergi kepada kampung tu. Kampung tu pergi. Okey, sorry Fatin mencelah. Fatin dari kecil lagi kan, kadang-kadang kita, mak-mak kita, bapak kita macam, jangan ambil barang kalau ada orang tak kenal. Jangan ambil barang. Jadi kita dah tahu dah. Itu keluarga Fatin. Dan sekarang ni ada setengah-setengah keluarga, anak dia balik mengaji, bawa rambutan. Dia pun elok je makan. Rambutan ni dia kebas tepi jalan ni. Tak tahu pokok rambutan siapa kan? Jangan dia ini semua penting ni. Cukup penting. Dia pakai bedal je dan dia pun tak bertanya. Jadi kita kena buat sesuatu. Contoh yang macam ni Tok Kiwo ni berbuka puasa. Di satu tempat lah orang ternama lah. Tapi kita tanyalah, tengok sikit makan ni daripada mana ni? Saya suruh PA saya pergi tanya. Rupanya caterer pun bukan Islam. Allahu Akbar. Jadi kita kena bertanya lah ke tidak. Kita bedal. Memanglah mungkin bedal pun tak berdosa lah Ustaz dah. Kalau bedal tak berdosa ke Ustaz? Kalau tak tahu kan? Tak tahu lah. Kita boleh guna tak tahu. Kalau tak tahu tu bak lain lah. Jangan buat tak tahu. Jadi kita kata tak tahu pun boleh. Ramai semua makan pun. Jadi kebetulan maknanya ini kita kena didik diri kita, keluarga kita kena prihatin. Jadi daripada family dia pergi kepada kampung. Lepas tu pergi pada daerah, pergi kepada negeri. Pergi sampai ke federal lah. Dan kita sekarang ni kita marahkan contohnya menteri ke pengarah ke yang kononnya tidak ada integriti. Semalam hari tu ambil buah rambutan siapa-siapa pun. Dia pun tak didik. Kau jangan ambil buah rambutan ni. Pergi berjumpa orang tu minta ampun ke benda kan. Jadi kalau itu dididik, bila dia pilih menjadi menteri, dia akan berbeza. Contohnya, kalau menteri ni kita boleh ambil daripada bulan atau bintang untuk jadi menteri, maka lainlah. Ini menteri ni kampung kita yang sama, yang buang sampah tadi, yang curi rambutan tadi kan. Jadi kita kena ubah. Kita kena berusaha untuk membawa perubahan. Pasal perubahan tidak datang begitu saja dan nak berjaya kena sanggup berkorban. Kita tengok kawan-kawan kita orang Cina, orang India, pengorbanan mereka of course bidang lain-lain lah. Cukup luar biasa. Kalau banding dengan kita ada kawan saya Cina seekor ni. Dia Kristian. Tahu tak dia bagi gaji dia, mak dia komplain, gaji dia bagi 20% daripada gaji dia bagi kepada church. Saya rasa 20% ni banyak ni. Jadi kita kena ada pengorbanan. Kita kena tahu pengorbanan. Itu saya kena serah Ustaz lah pasal dia pakar bahagian tu. Dia akan beritahu, okey jangan macam ni. Untuk dijadikan modul. Untuk dibawa mungkin oleh rasuah buster ke apa benda ke. Jadi kita hari ini saya rasa kita perlu jelas dan kita perlu balik kepada asas ya. Saya nak share sikit, ini amat penting pada saya ya. Fatin biasa tengok muara sungai tak? Jarang tapi pernah katanya tapi. Muara sungai ni contohnya Sungai Kelang sebelum keluar ke laut itu dia ada perangkap sampah. Perangkap sampah. Ya. Sampah bertantan setiap hari. Ada kan? Okey. Hari-hari orang buang sampah. Pergi sangkut dekat situ. Orang pula angkat sampah pergi buang tempat lain lah. Yang saya nak share ni, kalau kita tak tengok di ulu sungai, maka kerja kita buang sampah je lah. Betul. Jadi kita kena tengok di sana apa asal dia tu, kat mana, apa permulaannya tu. Macam kita hari ni, kita nak tangkap orang rasuah. Sebenarnya boleh ke? Pasal didikan tu daripada awal lagi dah tak apa nak kena. Dan tidak adil. Kalau dia dididik dengan didikan yang tak betul, kita nak tangkap dia pun tak apa nak adil je saya rasa. Pasal ni biasalah. Makanan tak halal biasalah padahal. Contoh. Jadi kita kena buat penyelidikan secara ikhlas
Macam mana kita nak hentikan rasuah ini daripada awal? Dan rasuah ini sebenarnya kalau ikut kajian saya terjadi apabila dia ada kesukaran. Jadi kadang-kadang dia orang bina kesukaran dalam sistem. Jadi dapatlah rasuah. Contohnya satu masa itu saya teringat kan, ini banyak puluh tahun jugalah, nak buat IC. Dulu nak buat IC sampai sebulan. Jadi rakyat ni on the ground ni jadi serba salah sampai cari siapa boleh tolong buat IC, bayar RM50 nak cepatkan IC. Kalau IC cepat tak payahlah bagi rasuah, betul tak? Pasal dah ada mudah-mudah. Jadi kalau sistem kita mudahkan, tak adalah keperluan untuk kita berrasuah. Kita Faham. Ha. Okey, apa yang dikongsikan Tok K tu kan sebenarnya kita boleh relate juga kan dalam kehidupan kita. Kalau kita tak bermula dari rumah, benda akan merebak jadi barah untuk semua sebenarnya kan. Betul. Jadi lebih orang kata sedih kan bila dia melibatkan orang Melayu, orang Islam. Sebab apa? Keberkatan yang kita cari setiap hari kita nak pergi bekerja tu, kita nak bawa balik, rezeki tu nak bagi anak bini makan dekat rumah kan. Ustaz, macam mana sebenarnya untuk kita nak teguhkan diri kita tu untuk kita tak nak hilang pertimbangan walau apa sahaja yang orang kata offerkan untuk kita, walau dalam kesempitan hidup kita sendiri kita tak nak lah. Macam mana Ustaz? Allahu Akbar. Dia tanya macam Fatin tanya tu senang je. Tak cari cuba suruh Fatin ulang balik soalan tu. Senang je Fatin nak Itu tanya daripada kan. hati Ustaz. Tak, maksudnya nak tanya tu senang aje, tapi nak Betul. buat tu Fatin. Kan bila kita berada dalam situasi tu, bab kata Tok Ki tadi, benda yang susah nak jadi senang. Jadi apa pilihan kita ada, so jalan. Nah, itu yang menyebabkan akhirnya dia jadi merebak dan akhir jadi budaya. Cuma satulah Fatin, kalau Ustaz fikir juga benda ni. Sebenarnya apa yang Tok Ki sebut tu bukan ada, sangat apa nama kita nak kata membumi lah. Kan? Itulah realiti dia. Sebab itu Fatin, kerja ini dia tidak boleh jadi satu hari. Kita kena letak satu benchmark sebenarnya. Okey, yang lahir hari ni, contohnya, yang lahir hari ni. Misalnya lah, tapi dia nak kira daripada yang lahir lama menor kan. Kita ambil daripada yang kira mumayyiz lah. Maknanya hari ni, yang mumayyiz ni artinya boleh berfikir ni, mungkin umur daripada 9-10 tahun lah kita ambil. Kan, 11-12 tahun. Kadang-kadang dah degil juga. Kita ambil daripada 9 tahun. Maknanya, budak yang 9 tahun ni adalah orang yang pertama yang kita nak tengok besok. Di ke depan ni, dia akan duduk dan dia duduk jadi sebagai masyarakat, dan masyarakat yang bermula daripada anak-anak ni akan selamat daripada rasuah ni. So, benda tu kena bergerak ke depan dan mesti dirancangkan. Bak kata Tok Ki tadi lah, kalau tidak kerja kita memang buang sampah je lah. Sebab apa? Kita tak bersihkan. Jadi kita tak buat daripada bawah lagi. Sebab itu saya fikir apa yang Tok Ki sebut tu memang sangat relatif. Sebab itu Fatin, kalau menurut saya lah, penting sekarang ni kita nak mengajak, ini mungkin dalam konteks saya Fatin sebab Tok Ki tu orang aktivis, dia memang turun di padang macam kita ni, banyak berjumpa dengan orang untuk menerangkan tentang agama. Saya kira sekarang ni ialah masa yang paling pokok untuk kita terangkan dua benda. Satu Fatin, soal kepercayaan, keyakinan ataupun kita panggil akidah, keimanan kita. Yang keduanya ialah dalam konteks ni akhlak Fatin. Kerana ibadah itu ya betul, dia benda yang juga dituntut Fatin. Tetapi akhlak ini suatu benda yang akhirnya dia dapat membantu menjaga kita. Bukan kita kata ibadah itu tak penting, tetapi dalam konteks penekanan, mana yang kita nak tekankan, mana yang kita nak lebihkan. Kerana hari ni Fatin, kalau kita tengok dalam masyarakat, soal ibadah ni, masyarakat kita ni hebat. Tapi bila masuk soal akhlak, kerana integriti sebagainya, ini semua soal akhlak dan juga soal iman. Benda ni mah. Tapi dalam soal ibadah, cubalah Fatin kalau tak percaya. Kan, bukalah satu topik berkenaan dengan solat ke kan. Oh, jangan main-main. Ramai jadi tok guru. Kan, sebab apa? Semua orang nak bagi komen. Tak percaya, cuba Fatin buat. Kan, bahkan bukan itu je, macam-macam dia pergi konanya nanti Fatin. Tak percaya, Fatin cuba tweet kan. Fatin tweet lah, katakan betul contoh. Tak betul tu nombor 2 lah. Macam mana Fatin? Betul tak betul tu nombor 2 lah. Itu nombor 2. Maknanya ramai orang akan komen sebab itu berkaitan dengan ibadah. Tetapi bila sebut soal akhlak, itu benda yang kadang-kadang kita pinggirkan. Kita tak nampak pun benda itu penting dan kita tak rasa pun benda itu mesti kita tekankan. Jadi sebab itu kalau Fatin tanya dengan Ustaz, rasa waktu ini
Sebab kita kena tengok, sesuaikan dengan masa. Apa yang Tok Ki sebutkan tadi tu rasanya sudah cukup untuk jadi pertimbangan kepada kita. So hari ni kalau dalam konteks Ustaz sendirilah, misalnya kalau kita ada berjumpa dengan masyarakat dalam program-program, so benda yang kita nak akan tekankan dua benda ni. Soal akidah, soal keyakinan, kepercayaan, soal baik, buruk, soal balasan, itu kena tekan. Yang kedua soal akhlak. Kerana bila dua ni combine, insya-Allah sebenarnya kita tidak kata zero defect, impossible. Tetapi kita boleh meminimalkan. Sangat minima, insya-Allah. InsyaAllah. Itu pada kira kita dah tak banyak masa. Itu rangkuman rumusan daripada Ustaz yang cukup-cukup kompleks dan kita boleh senang faham lah. Dan untuk Tok Ki, di hujung kita punya perbincangan ni kita nak tahu juga, adakah masyarakat kita ni, selagi belum terkena, kita bolehlah buat apa je. Bila dah terkena tu, baru nak ada orang kata kesedaran untuk mereka berkenaan dengan hadiah yang boleh dijadikan rasuah ni, Tok Ki. Secara ringkasnya. Bila dah terkena. Inilah maknanya kita kena mulakan kehidupan kita ini dengan matlamat mencari keberkatan hidup. Jadi dia menyeluruh, dia bukan sebagai rasuah saja. Dalam kalau kita membazir pun tak berkat juga. Jadi langkah yang lebih mudah adalah menjadikan beberapa perkara asas ini matlamat hidup. Maknanya kalau yang baru berumah tangga itu dia seharusnya duduk apa nak buat. Apa yang tak boleh buat, apa yang boleh buat supaya kita rancang masa depan. Supaya anak-anak kita ada perancangan yang kita nak buat. Macam mungkin buku keluarga yang menyatakan kita tak ada nak ambil rasuah, kita tak nak ada pembaziran, kita nak sihat, kita tak nak kita perlu buat lawatan kepada keluarga kita, pak saudara, mak saudara kita sebulan sekali ke, dan balik kampung berapa bulan. Mana kita kena ada asas yang jelas. Macam kita nak pergi semayang pun, kita kena ada arah tuju kiblat yang jelas. Dan ini pun Tok Ki saja nak touch juga. Tok Ki tengok, cek arah kiblat ni banyak sangat yang lari. Benda ni mungkinlah jauh sikit. Tapi saya nak share, Fatin pun share ya. Pergilah tengok, kadang-kadang kiblat ni huru-hara. Dan 1 degree kita lari, dia lebih kurang 100 kilometer. Jadi takut daripada ke arah Kaabah, ke arah Afrika, mana pun tak tahulah tu. Jadi maksud sebab teknologi ke? Ada, senang je pakai kompas kira-kira, tapi dia orang senang je. Macam ni Ustaz setuju tak? Setengah tempat, kita pergi kiblat kat mana? Dia ada dekat pasu bunga tu. Mana pasu bunga tu kan dah ubah. Jadi kita suka hati je. Jadi sebab tu kita jadi lemah. Main agak-agak kan? Main agak-agak je. Main agak dekat hala bucu tu. Bucu tu pun kadang-kadang bucu peti ais ke benda-benda macam tu kan. Jadi ini yang kita perlu balik kepada asas pegangan kita untuk keluarga kita. Apapun daripada Tok Ki sendiri, yang apa pun yang kita buat dalam kehidupan kita ni, kita perlu bermula daripada akar umbi, daripada rumah sendiri. Ibu bapa kena mainkan peranan. Anak-anak kita perlu jelas apa arah tuju kita. Dan untuk Ustaz, kita ada lagi sedikit lagi masa Ustaz, untuk ada sebarang kata-kata ataupun doa untuk kita teguhkan diri kita ni. Kita tak nak terpesong apa pun ujian yang kita datang. Sebenarnya tu diuji tu, kita ambil atau tidak. Dia uji kita. Macam mana Ustaz? Yalah, untuk exam tu. Yalah, betul lah Fatin, doa itu satu usaha kita lah. Saya fikir dalam bab ini doa saja pun tidak memadai, tapi kita jangan lupa untuk berdoa. Itu satu benda yang saya nak tekan lah. Sebab saya tak nak orang bersangka bahawa agama ni itulah dia ajarnya doa je, tapi duit ambil juga. Kan doa tapi rasuah pun jalan juga. Jadi tak kena. Sebenarnya doa itu sebahagian daripada apa yang boleh kita usahakan, kerana benda ni Fatin ialah soal kesedaran, awareness, soal kepahaman kita. Jadi pentingnya selain daripada doa itu ialah soal kita belajar, kita tahu dan kita faham, supaya jangan hanya kita doa dan akhirnya kita buat. Jadi sebab itu doa itu sebahagian daripada usaha kita, dan jangan tinggal sebab kita orang Islam, kerana Allah SWT boleh untuk nak membolak-balikkan hati kita. Sebenarnya pendek je doa yang boleh kita amalkan pada ni. Doa ini pun bukanlah
saya yang buat, kerana doa itu daripada Nabi SAW. Kata Nabi, doanya, ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala dinik. Maknanya, Maksudnya Ustaz? wahai Tuhan, ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala dinika. Nah, itu. Maksudnya, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati manusia, kau bolak-balikkan ataupun kau ubah hati aku supaya kekal pada agamamu. Macam itu. Jadi supaya InsyaAllah. maknanya, sebab isu dia macam Tok Ki sebut tadi lah, kan? Dia main-main dalam hati kita tu. Main-main, nak ambil tak ambil. Alah, kalau ambil pun sekali je. Lagipun bukannya banyak sangat. Alah, pergi umrah kot. Bukannya pergi candak sotong. Ibadah, mudah-mudahan mungkin dia rezeki. Kan, mungkin rezeki yang orang cakap tu mungkin dia dengki. Itu bolak-balik hati tu, Fatin, yang main-main. Ya, itu yang paling parah pada kita. Jadi sebab itu mudah-mudahan Allah berikan kekuatan pada hati kita lah, insyaAllah, Fatin. InsyaAllah. Terima kasih banyak-banyak Ustaz atas perincian untuk topik kita hari ini, bila hadiah jadi rasuah. Terima kasih juga kepada Tok Ki, Datuk Nazim Johan. Banyak sebenarnya pengisian yang kita dapatkan. Kita macam sembang-sembang dekat rumah kan. Kita duduk kedai kopi, kita dapat segala input daripada Tok Ki dan juga Ustaz. Terima kasih banyak-banyak. Maaf mengganggu di waktu mungkin untuk bersama dengan keluarga ni. Kita ambil sejam dalam Kompas edisi Raya untuk kali ini. Dan untuk penonton, anda boleh, kalau tak sempat nak saksikan tadi, boleh terus tonton secara live ataupun boleh terus ke Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, page Rasuah Busters. Boleh tengok balik antara rangkuman dan juga perkongsian daripada panelis-panelis hebat kita hari ini. Terima kasih Fatih ucapkan sekali lagi kepada Tok Ki dan juga Ustaz. Selamat Hari Raya. Boleh sambunglah berhari raya bersama keluarga. Terima kasih banyak-banyak penonton kerana luangkan waktu anda bersama kami di Kompas edisi khas Raya. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.